Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya Nabilah Khalida dan ini berita yang baru kami terima. Kementerian Luar Negeri melalui Konsulat Jeneral Malaysia di Medan mengesahkan bahawa setakat ini tiada rakyat Malaysia yang dilaporkan terlibat dalam kejadian letupan Gunung Merapi di wilayah Sumatera Barat, Indonesia. Kejadian yang berlaku pada 3 Disember lalu telah menyebabkan hujan abu tebal tersebar sejauh kira-kira radius 3 km serta mengakibatkan 23 orang terkorban. Bagaimanapun, Malaysia merakamkan ucapan takziah dan simpati kepada kerajaan Indonesia serta keluarga mangsa yang terlibat dalam kejadian berkenaan. Sekiranya mana-mana rakyat Malaysia memerlukan bantuan atau mempunyai sebarang pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Konsulat Jeneral Malaysia di Medan seperti maklumat yang tertera. Baik, kita terus saja ke perbincangan kita pada jam ini dalam Pantau Belanjawan di mana setahun sudah Kerajaan Madani. Jadi seperti biasa dalam segmen ini kita ingin melihat dan menilai kembali pembentangan Belanjawan 2024 lalu yang banyak menyentuh soal belia sebenarnya melalui 16 insentif. Dan Belanjawan 2024 daripada Kerajaan Madani ini dikatakan jelas menunjukkan kerajaan mengiktiraf dan sentiasa meletakkan belia sebagai aset penting negara. Dan kalau boleh saya petik sikit kata-kata timbalan yang di-Pertua Pertubuhan Ikram Shah Alam Muhammad Hafiz Abdul Hamid, beliau berpandangan bajet yang diperuntukkan kali ini cukup dengan syarat tiada ketirisan dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh rakyat Malaysia. Dan secara kasar beliau melihat bajet untuk belia kali ini lebih banyak berbanding tahun lalu. Jadi untuk kita berbincang lanjut tentang perkara ini sudah bersedia dalam talian Muhammad Izzat Afifi Abdul Hamid, Presiden Majlis Belia Malaysia. Selamat pagi, Izzat. Selamat pagi, terima kasih. Okey, terima kasih kerana bersama saya dalam Pantau Belanjawan. Jadi pertama sekali saya ingin mendapat pandangan Izzat sepanjang jangka masa setahun sejak PR15. Apa pandangan Izzat tentang Kerajaan Madani, orang kata pandangan ataupun orang kata pandangan kerajaan dan bagaimana kita nak melihat anjakan paradigma yang telah dihalusi beliau dan juga sepanjang orang kata diketuai Anwar Ibrahim. Terima kasih Puan. Kalau bagi saya, pandangan peribadi saya, kalau kita melihat sepanjang setahun ini Kerajaan Madani di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, saya kekal mengatakan bahawa kerajaan ini kalau kita boleh kategorikan sebagai B negatif ataupun B minus, walaupun sudah ada penambahbaikan yang berlaku dari segi ekonomi, dari segi politik dan sebagainya, tapi masih lagi banyak perkara yang harus kerajaan lihat, khususnya reformasi-reformasi dari segi institusi, ekonomi dan sebagainya. Yang mungkin kita lihat ada juga disebut dalam bajet 2024 ini. Tapi secara kasarnya kerajaan Madani yang ada adalah kerajaan yang nampaknya sudah melakukan beberapa institusi reformasi dan sebagainya, tapi masih banyak lagi perlu dilakukan oleh kerajaan. So saya kekal negatif ataupun ditolak kepada kerajaan Madani. Jadi kalau Izzat kata tadi negatif ataupun ditolak, jadi bagaimana untuk kita melihat dari segi kos sara hidup? Kalau mengambil pentikan dari kita punya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, anjakan ataupun harapan untuk menotohkan kemiskinan pada hujung tahun yang berbakikan beberapa minggu saja lagi agak sukar untuk kita capai. Dan bagaimana untuk kita perhatikan ataupun kita tumpukan kepada belia, adakah mereka dianaktirikan ataupun pandangan ataupun kita kata perhatian itu kurang untuk belia dalam usaha untuk menotahkan kemiskinan? Kalau kita kemiskinan, ya, seperti mana yang dikatakan Nabilah tadi bahawa isu kemiskinan ini isu besar. Cita-cita daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu tinggi, ya, kita akui dan juga kita sokong dengan 100%. Malah Majlis Belia Malaysia bersama-sama dengan Yayasan Basmi Kemiskinan sedang melaksanakan kongres anti ataupun membasmikan kemiskinan, membicarakan tentang membasmikan kemiskinan secara total dalam negara kita. Walaupun sukar dan kita tahu dalam beberapa minggu lagi, isu kemiskinan, isu kos sara hidup masih lagi antara isu yang besar dalam rakyat, di kalangan rakyat. Malah kita tahu yang research yang dikeluarkan oleh Merdeka Center contohnya, antara ketidakpuasan hati rakyat kepada kerajaan sekarang ini ialah berkaitan tentang kos sara hidup. Dan kos sara hidup ini memang satu isu yang masih lagi menjadi kata nightmare ataupun menghantui kerajaan tanpa mengira kerajaan Madani ataupun kerajaan-kerajaan sebelum ini, kerana kita tahu bahawa
ekonomi masih lagi cuba ataupun masih lagi dalam keadaan memulih selepas fasa COVID-19. Dan dari segi belia pula kita lihat bahawa memang ada usaha yang murni dan juga usaha daripada kerajaan untuk membantu ekonomi belia, khususnya dari segi mencari pekerjaan dan juga membantu untuk mengurangkan kos sara hidup. Banyak lagi yang perlu dilakukan, dan antara perkara yang kita boleh lihat antara yang sedang dibawa oleh kerajaan ialah dasar gaji progresif yang kita sokong, tetapi kita masih lagi melihat pelaksanaan dan juga bagaimana pelaksanaan tersebut. Dan alalan kita dah menyentuh soalan dasar gaji progresif ni, bagaimana Izzat melihat perkara ini, sebab kita tahu kita ada subsidi bersasar dan ini akan secara tidak langsung akan memberikan kos sara hidup yang lebih tinggi sebenarnya, terutama dari segi petrol ataupun pengisian minyak dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk kita pastikan tiada ketirisan di situ dan kita pastikan juga subsidi itu betul-betul sampai di golongan yang memerlukan? Kalau kita bercakap tentang gaji progresif ini, sebenarnya dia lebih kurang seperti mana yang telah kita ataupun pernah kerajaan laksanakan dari segi subsidi kepada gaji tersebut. Dan perkara itu sebenarnya sudah pun dilaksanakan. Cuma hari ini kita bercakap tentang gaji progresif dan sudah tentu kita menyokong kerana kita pun ataupun anak muda, malah rakyat Malaysia memang menyokong isu berkaitan tentang gaji, kerana gaji yang rendah ini masih lagi salah satu isu kepada yang besar kepada rakyat Malaysia. Kerana kita tahu kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang lain, dengan negara jiran paling dekat Thailand, Vietnam, Singapura, menunjukkan bahawa gaji Malaysia ini pendekatannya amat-amat rendah kalau kita bandingkan dengan negara jiran. Dan juga setiap saya kadar penubuhan hanya 4% kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang lain. Dan juga kalau kita lihat pada dasar gaji progresif ini, kenaikan yang diberikan sebenarnya adalah subsidi daripada kerajaan kepada majikan. Tapi kita juga melihat bahawa kita tahu walaupun dasar gaji progresif ini adalah satu usaha ataupun eksperimen dahulu, tetapi yang telah dimaklumkan oleh Yang Berhormat Menteri semasa mengumumkan ataupun membentangkan kertas putih gaji progresif ini, hanya 1,000 saja majikan yang akan terlibat. Maknanya mungkin hanya meliputi lebih kurang 1 juta pekerja yang mungkin akan memberi kesan dan juga memberi manfaat dalam juga mendapatkan manfaat. Yang menjadi kerisauan saya ialah kita juga tahu seperti mana yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri bahawa gaji minimum pun masih lagi belum kita laksanakan secara penuh, secara menyeluruh. Dan tidak silap saya, seperti mana yang telah diumumkan oleh Wabil Menteri, 10% lagi majikan masih lagi tidak melaksanakan gaji minimum. So saya melihat bahawa kerajaan harus memastikan bahawa gaji minimum ini perlu dilaksanakan terlebih dahulu dan juga mewajibkan dan juga memastikan perkara gaji minimum ini dilaksanakan, diwajibkan. Bukan lagi satu opsional dan bukan lagi terlampau berlemah lembut dengan majikan. Dan gaji progresif ini kita sokong. Kita tahu bahawa gaji progresif ini berdasarkan produktiviti pekerja, memang kita menyokong. Cuma kita harus melihat ataupun bagaimana sama ada kata 2 bilion yang diperuntukkan untuk gaji progresif ini dapat betul-betul membantu rakyat. Tetapi ya, sudah tentu seperti mana dikatakan oleh Mohd Menteri bahawa ini hanya sebagai eksperimen untuk sebelum pelaksanaan yang lebih menyeluruh. Cuma saya harap mungkin lebih daripada 1,000 majikan yang akan terlibat. Tapi Izzat, kalau kita nak tengok lebih terperinci tentang dasar gaji progresif ini, adakah ia akan memberi sedikit kebimbangan ataupun orang kata akan menakutkan majikan untuk mengambil graduan yang berkemahiran tinggi? Sebab jadi mungkin kita nak juga tengok seterusnya bagaimana untuk kita bagi penyelesaian yang strategik mungkin dari segi dasar ataupun polisi supaya majikan-majikan patuh akan polisi yang disediakan akan datang sebagai penyelesaian terperinci supaya belia ni dapat orang kata hak mereka sebagai dalam sektor gaji ini sendiri. Sebab itu saya katakan tadi bahawa sebelum kita bercakap tentang gaji progresif, sebenarnya gaji progresif ini bukanlah untuk maknanya menggantikan gaji minimum. Sepatutnya gaji minimum dan gaji progresif ini berjalan secara seiringan. Yang pertama, kerajaan harus melaksanakan dan memastikan polisi gaji minimum ini 1,500 ini dibuat kuasakan dan diwajibkan kepada semua majikan. Bukan lagi hanya ataupun memberi masih lagi berlembut dengan majikan. Yang pertama. Yang keduanya, gaji progresif ini kita laksanakan secara
progresif ataupun secara permulaan dengan 1,000 orang majikan, dan juga memberi, especially memberikan pendidikan dan juga memberikan kefahaman kepada majikan peri pentingnya gaji progresif ini dan peri pentingnya kenaikan gaji berdasarkan pertama inflasi dan juga sebenarnya berdasarkan produktiviti pekerja itu sendiri. Itu yang harus kita lihat, dan juga mungkin juga kerajaan harus lihat bahawa antara perkara yang mungkin perlu dilihat oleh kerajaan ialah executive pay gap ataupun gaji gap antara gaji majikan dan juga pekerja yang mungkin gapnya terlampau tinggi. Kalau kebanyakan negara-negara ataupun ada negara yang mengamalkan konsep di mana mereka menentukan gaji ataupun melaksanakan di mana eksekutif ataupun gaji CEO itu dan juga gaji pekerja itu harus ada certain jurang saja ataupun hanya ada gap yang tertentu, dan juga mewajibkan tidak lebih daripada certain gap. Ini juga mungkin harus kerajaan lihat bagaimana pelaksanaan dan sebagainya. Kita tahu isu gaji ini memang isu sukar. Isu gaji ini memang sudah lama masih lagi tidak dapat diselesaikan. Macam saya katakan tadi, gaji minimum walaupun sudah dilaksanakan mungkin 7-8 tahun tapi masih lagi belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Kefahaman majikan kepada gaji ini berkaitan tentang gaji secara progresif, produktiviti ini harus diberikan kefahaman kepada majikan. Yang keduanya ialah pekerja itu sendiri harus kita berikan reskilling dan upskilling untuk memastikan agar produktiviti itu sesuai dengan gaji yang meningkat. Kita nak juga bercakap soal pendidikan, kita nak juga sentuh tentang TVET, Pendidikan Teknikal dan Latihan Vocational TVET yang berjumlah 6.8 bilion ringgit pada tahun depan yang dibentangkan dalam Belanjawan 2024. Jadi menurut Setiausaha Agung Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran Muhammad Rizan Hassan, beliau berkata peruntukan taraf TVET ini amat berangsangkan, namun ia masih bersifat umum dan perlu diperincikan lagi kepada golongan sasar. Jadi pada pendapat Izzat, apa bentuk perincian yang ataupun pengkelasan yang perlu menjadi fokus untuk kita elakkan ketirisan dalam sektor TVET ini sendiri? Yap, seperti mana yang dimaklumkan bahawa kita tahu bahawa dalam bajet 2024 ini kerajaan telah mengumumkan ataupun Perdana Menteri sudah mengumumkan 6.8 bilion diberikan kepada TVET, dan juga malah saya maklum kita lihat juga pensijilan profesional TVET juga diberikan 100 juta kepada TVET ini, dan berdasarkan bajet itu memang bajet yang besar. Itu menunjukkan bahawa fokus kerajaan itu ialah untuk melihat TVET ini sebagai salah satu sumber pendapatan dan juga sumber ekonomi kepada belia dan anak muda. Pengkelasan itu ya sudah saya setuju dengan saudara Rizan, sahabat saya, bahawa tidak ada pengelasan ataupun pengkelasan yang diberikan oleh kerajaan, dan kerajaan harus mungkin dalam Januari ataupun Februari ataupun mungkin patutnya dalam akhir bulan ini ataupun Disember ini sudah memberikan pengkelasan untuk apa dan sebagainya, especially khususnya berkaitan tentang bagaimana wang itu diperuntukkan pertamanya kepada kolej-kolej kemahiran, bagaimana wang itu dapat membantu. Yang keduanya dari segi bantuan, dari segi dana kepada pelajar-pelajar yang ingin masuk ke kolej-kolej kemahiran, PTPK, yang kita tahu juga tidak sama dengan PT-PTN. Kita harus lihat juga dari segi pengkelasan, dari segi bagaimana penglibatan industri, bagaimana wang itu dapat membantu mahasiswa ataupun pelajar-pelajar TVET ini untuk bersama-sama dalam industri. Kerana kita cakap tentang TVET ini, kerjasama erat antara industri dan juga pihak college dan juga pihak kerajaan itu penting. Kerana tanpa industri, khususnya dari segi kemahiran dan juga dari segi kita hands-on skill itu diperlukan khusus dalam TVET. Dan tanpa industri mungkin akan ada sedikit kelompongan dan juga ketimpangan dari segi mendidik kita punya pekerja-pekerja TVET dan juga pelajar-pelajar TVET. So, secara menyeluruh mungkin harus lihat dari segi bantuan kepada kolej-kolej kemahiran dan bagaimana kolej-kolej kemahiran ini dapat diperkasakan. Yang keduanya kepada pelajar-pelajar TVET, dari segi bantuan kepada pinjaman TVET, PTPK harus diberikan, dan bagaimana PTPK ini dapat membantu dan sebagainya. Dan yang ketiganya dari segi industri, kerjasama antara industri dan juga kerajaan dan juga kolej swasta dan juga kolej kemahiran.
Baik, terima kasih Izzat. Banyak lagi yang akan kami kongsikan. Jadi kami akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan. Pada ketika ini kami berbincangkan bagaimana tampuk kepimpinan ataupun pimpinan Kerajaan Madani yang diketuai oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim setakat setahun kepimpinan ini kerajaan. Dan untuk soalan seterusnya kami akan tumpukan tentang perkara yang terkini iaitu bantuan tunai one-off atau e-Madani. Kalau kita tengok di media sosial, ramai yang luahkan kekecewaan, application decline ataupun not approved. Jadi ini menunjukkan golongan belia sebenarnya memerlukan saraan walaupun bersifat sementara, tapi ada kekangan bukan sahaja dari segi lebihan pendapatan tetapi tak ada pendaftaran e-filing LHDN. Jadi bagaimana untuk kita perbetulkan kesedaran ini? Saya masih lagi bersama dengan Izzat Hafifi, Presiden Majlis Belia Malaysia. Jadi apa pandangan Izzat tentang perkara ini? Kalau bercakap tentang e-Madani, saya pun tak tahulah sama ada tak layak ke ataupun kena e-filing dan sebagainya. Tetapi ya, kalau kita bercakap tentang e-filing dari segi pendapatan dan sebagainya, masih lagi ramai di kalangan belia kita, anak muda kita, malah rakyat Malaysia secara keseluruhannya yang masih lagi tidak faham tentang berkaitan tentang keperluan untuk e-filing dan sebagainya. Mereka juga harus diberikan kesedaran bahawa pada tahun depan kemungkinan kata subsidi bersasar akan dilaksanakan dan ada keperluan untuk mereka mendaftarkan mereka kepada LHDN dan sebagainya yang mungkin mereka tidak tahu, yang mereka tidak faham, dan harus diberikan kefahaman kepada anak muda kita, kepada belia kita atas kepentingan untuk mereka mendaftarkan e-filing LHDN dan juga bagaimana dan apakah kepentingan secara keseluruhan kepada negara berkaitan tentang maknanya e-Madani ini ya salah satu, tetapi lebih besarnya bantuan-bantuan yang akan diberikan kepada kerajaan bermula tahun depan melalui gaji ataupun subsidi bersasar ini. Mereka akan melihat ataupun kerajaan akan melihat antara requirement ataupun kata syarat-syaratnya ialah berkaitan tentang gaji atau berkaitan tentang LHDN dan juga e-filing. So masih lagi tidak ada pengetahuan dan juga kefahaman yang menyeluruh kalangan rakyat kita. Dan sejujurnya saya pun tak dapat. Mungkin adalah masalah dekat situ. Nanti saya akan buat research macam mana untuk kita dapatkan e-Madani itu, dan juga penting untuk belia-belia tahu tentang pentingnya orang kata pendaftaran e-filing di LHDN. Tapi seterusnya kita nak sentuh tentang sandwich generation di mana belia ini terikat antara menjaga ibu bapa yang sudah meningkat tua dan juga menjaga anak-anak kecil yang sedang membesar. Dan golongan ini sebenarnya kurang mendapat perhatian di mana golongan inilah yang paling memerlukan bantuan ataupun peruntukan yang banyak dari kerajaan. Jadi apa memandang ke hadapan, apa pandangan Izzat untuk kita terus mengangkat golongan ini supaya mereka tidak dianaktirikan, supaya mereka dapat menjaga golongan tua ni sejajar dengan negara yang makin makin ramai orang tua menjelang 2030. Ya, ini pun salah satu perkara yang kerajaan harus lihat. Saya nampak di tingkat kerajaan juga mungkin sudah ada tindakan inisiatif dan juga melihat bahawa Malaysia sudah menjadi aging society ataupun negara menua. Masyarakat veteran ataupun golongan yang warga emas ini makin lama makin ramai. Sudah tentu bukan sekadar memberi kesan dan juga beban kepada warga tersebut, tetapi juga kepada anak-anak dan sebagainya. Dan saya lihat juga antara perkara yang harus berubah di kalangan rakyat kita ialah menghantar ibu dan ayah ke rumah jagaan warga emas ini bukanlah satu menunjukkan bahawa mereka ini tidak memberi keprihatinan ataupun menjaga keluarga. Sebaliknya itu mungkin yang terbaik. Tetapi di kalangan stigma, di kalangan masyarakat kita, anak-anak mengantar mak bapak pergi ke rumah jagaan warga emas ini adalah satu tindakan yang tidak patut ataupun tindakan yang mengabaikan kata keluarga dan juga mengabaikan mak ayah, sedangkan mungkin itu ada antara keperluan dan juga stigma masyarakat ini harus kita ubah. Dan juga kerajaan juga haruskan menyediakan fasiliti kemudahan dari segi rumah jagaan warga emas ini yang lebih baik, yang lebih tersusun, kerana kita tahu bahawa ramai di kalangan anak-anak muda kita yang terbeban
Dan mungkin kerana terbeban ataupun beban ini menyebabkan mereka akhirnya melupakan ataupun menyebabkan terabainya warga emas di rumah mereka dan sebaliknya. So yang pertama saya lihat bahawa stigma masyarakat harus kita ubah, bahawa menghantar mak dan ayah ke rumah jagaan ini bukan menunjukkan bahawa kita ini mengabaikan keluarga, mengabaikan mak ayah. Tapi mungkin itulah yang terbaik kerana tanggungan dan juga kita juga mempunyai tanggungjawab di rumah dan sebagainya. Dan di rumah jagaan itu lebih ada orang yang lebih menjaga, ada orang yang lebih tahu tentang keperluan warga emas ini. Dan juga dari pihak kerajaan juga menyediakan fasiliti berkaitan tentang warga emas ini dengan lebih banyak. Mungkin tidak cukup dan harus ditambah dengan seberapa segera. Kerana negara kita 2030 akan menjadi negara yang menua. Baik Izzat, seterusnya kita nak tentu juga tentang di mana kalau mengikut data dan statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkat Malaysia, dosa menunjukkan pengangguran menurun tapi kadar guna boleh tenaga masih lagi boleh kita perhalusi untuk kita bincangkan memasuki tahun 2024. Mungkin yang menjadi pendorong ataupun menyebabkan majikan kurang mengambil pekerja yang menepati ataupun setara dengan kemahiran mereka? Ya, mungkin isu pertama ialah isu gaji. Macam kita tahu, macam saya katakan tadi, bahawa isu gaji ini adalah isu pokok berkaitan tentang pekerjaan. Isu gaji masih lagi menjadi isu yang menyebabkan ramai majikan yang memilih untuk mengambil pekerja asing kerana pekerja asing ini lebih mudah dan lebih murah gajinya, sedangkan gaji kepada warga negara mungkin lebih tinggi sedikit berbanding dengan pekerja asing. Jadi sebab itu gaji ini harus kita fikirkan. Yang keduanya ialah mungkin dari segi kadar penggunaan itu, ramai anak muda kita sekarang ni memilih untuk bekerja dalam industri ekonomi gig. Mereka lebih senang bekerja dengan ekonomi gig kerana kita tahu dalam ekonomi gig ini mereka ni boleh dikatakan bekerja sendiri. Mereka boleh bekerja mengikut kesesuaian masa yang mereka rasakan sesuai dan juga merasakan perlu ataupun bila yang perlu mereka bekerja dan sebagainya. So ramai anak muda kita lebih melibatkan diri dalam ekonomi gig dan menyebabkan kemungkinan ekonomi ataupun tenaga buruh itu masih lagi kurang ataupun peningkatannya kurang berbanding dengan yang diperlukan. Berkaitan tentang ekonomi gig ini pun satu isu yang besar yang mungkin kita boleh bincangkan lah. Mungkin Nadilah ada soalan berkaitan tentang ekonomi gig lepas tu. Boleh. Mungkin Izzat boleh terangkan lanjut. Mungkin ekonomi gig ni pada ketika ini mungkin sekadar orang kata freelancer, macam orang kata kita kerja, dapat gaji, one off dan sebagainya. Tapi mungkin kita perlu pandang lebih jauh untuk kita perkasakan lagi ekonomi gig. Jadi pandangan Izzat bagaimana kita boleh orang kata menjadikan ekonomi gig ni sebagai suatu kerjaya yang diiktiraf di peringkat pekerjaan, sektor pekerjaan ekonomi ataupun Kementerian Kerajaan. Ya, sebenarnya kalau kita lihat bahawa ekonomi gig ini ramai anak muda kita, saya dimaklumkan kalau tak silap saya berdasarkan statistik hampir 30% tenaga buruh kerja ini adalah dalam ekonomi gig. Menunjukkan bahawa anak muda kita, rakyat Malaysia memilih ekonomi gig ini sebagai salah satu sumber pendapatan. Padahal ramai dan majoriti sebenarnya menggunakan ekonomi gig ini sebagai full time job ataupun kerja sepenuh masa. Berbanding dengan kerja sebagai kerja separuh masa dan sebagainya. Tetapi masalah tentang ekonomi gig ini ialah tidak ada lagi akta ataupun undang-undang yang memberikan perlindungan, khususnya perlindungan ekonomi dan juga sosial kepada pekerja-pekerja gig ini. Yang harus kerajaan berikan perhatian dengan seberapa segera. Negara kita masih lagi terkebelakang berkaitan tentang isu ini. Banyak negara sudah pun memberikan perlindungan, sudah menyediakan akta, sudah menyediakan akta untuk memberikan perlindungan. Kita tahu bahawa pekerja gig ini mereka tidak terlindung di bawah akta pekerja. Mereka tidak mendapat perlindungan sepatutnya di bawah akta pekerja. Disebabkan itu seberapa segera Kementerian Sumber Manusia dan juga kerajaan harus melihat perlu wujudkan akta untuk memberikan perlindungan kepada pekerja gig ini. Saya tahu jawapan daripada kerajaan ialah sedang menilai dan sedang membuat kajian dan sebagainya. Tetapi kajiannya sudah bertahun-tahun tapi masih lagi belum mendapat keputusan. Saya lihat kerana disebabkan hampir 30% rakyat Malaysia ini berada dalam ekonomi gig, ini antara keperluan utama kerajaan yang kerajaan harus berikan perhatian untuk memberikan perlindungan. Dan juga bagi saya juga ialah kita jangan terlampau bergantung kepada ekonomi gig.
Sebaliknya, anak-anak muda kita dan juga rakyat Malaysia mencarikan ataupun perlu diberikan kefahaman bahawa mereka ini perlu mendapatkan satu kerja yang lebih stabil, kerja yang mempunyai perlindungan sosial kepada mereka yang tidak diberikan kepada ekonomi gig ini. Saya risau sebenarnya kerana bila anak muda sekarang ini lebih memilih untuk bekerja dalam ekonomi gig berbanding dengan sambung belajar ataupun berbanding dengan bekerja di industri dan sebagainya. Ada baiknya tapi ada buruknya juga. So, kerajaan harus lihat. Sebelum ini, kerajaan juga mengumumkan pernah ada cadangan untuk mewujudkan jabatan kuasa ataupun Suruhanjaya ekonomi gig. Tetapi tidak juga dilaksanakan kerana kita tahu bahawa sudah ada Suruhanjaya ataupun Majlis Ekonomi Digital yang sudah dilaksanakan ataupun yang sudah diwujudkan. Tetapi ada keperluan untuk, bagi saya, pendapat saya, ada keperluan untuk kerajaan melihat Suruhanjaya ekonomi gig ini kerana force-nya besar, tenaga kerjanya besar dan memberi kesan begitu ramai kepada belia dan rakyat kita. Jadi memasuki tahun 2024 kita tahu pergerakan arus teknologi ini sangat laju dan juga tidak bergerak ke belakang. Bagaimana untuk kita setarakan ataupun bergerak secara seiring dengan pergerakan teknologi dan juga pergerakan ekonomi ini, e-gig ni juga, sebab kita tahu banyak kita punya belia sekarang memang memilih untuk pergi ke arah ekonomi gig. Jadi sebagai permulaan ataupun projek rintis, apa yang kita boleh lakukan pada permulaannya untuk kita pastikan mereka mendapat perlindungan yang selayaknya dari segi perlindungan sosial? Kalau kita bercakap tentang teknologi ini pun ya satu isu besar. Kementerian Sumber Manusia pada tahun ini mengumumkan kemungkinan 4.5 juta rakyat Malaysia kita kemungkinan kehilangan kerja disebabkan peledakan teknologi dan AI dan sebagainya. Sekarang ini menjadi isu ialah apa tindakan kerajaan untuk membantu rakyat Malaysia khususnya dalam reskilling dan upskilling. Ada tetapi masih lagi lemah dan juga masih lagi rendah dan juga bergerak perlahan. Sedangkan kalau kita cakap 20-30 ini sudah hampir mungkin dalam 6 tahun, 5 tahun lagi akan berlaku seperti mana yang telah dinyatakan oleh Kementerian Sumber Manusia. Kalau World Economic Forum menyatakan hampir 80 juta kerja akan kehilangan kerja disebabkan teknologi. Disebabkan itu, saya nampak ya sudah diumumkan dalam bajet sebelum tahun ini dan juga tahun depan bahawa akan ada reskilling dan upskilling program, tetapi masih lagi saya lihat rendah dan juga masih lagi perlu ditambah baik, dan juga TVET ni juga harus diberikan perhatian. Khususnya untuk teknologi baru ini supaya TVET yang kita sediakan ini bukan sekadar TVET untuk mendapatkan pekerjaan dalam masa dekat, tetapi maknanya kita harus melihat ke depan 5 tahun, 6 tahun ke hadapan, khususnya berkaitan tentang teknologi dan sebagainya. Kalau berkaitan tentang ekonomi sosial, bantuan sosial dan sebagainya, saya lihat bahawa perlu wujud dengan segera satu akta, satu undang-undang untuk melindungi pekerja ekonomi gig kita, pekerja gig kita dengan segera. Sekurang-kurangnya bantuan dari segi insurans diberikan kepada pekerja gig kita dan juga caruman itu harus diberikan kefahaman lebih besar kepada pekerja gig kita kerana kita tahu caruman kepada pekerja gig ini adalah secara sukarela dan masih lagi ramai yang tidak membuat caruman, dan juga dari segi pinjaman dan juga dari segi tabung juga harus diberikan kefahaman kepada pekerja-pekerja gig kita. Baik Izzat, maaf kita tak banyak masa untuk kita kongsikan ataupun bincang lebih lanjut. Jadi setakat ini terima kasih diucapkan kepada Muhammad Izzat Afifi Abdul Hamid, Presiden Majlis Belia Malaysia. Semuanya akan kami rangkumkan dalam website astrawani.com dan semua platform digital Astrawani.